You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Petang tadi saya telah melakukan beberapa perkara yang di luar norma saya. Pertama, saya pergi melawat satu bangunan yang telah ditinggalkan dan seperti tidak ada lagi penghuni. Jadi bangunan itu, apabila saya melihat saja bangunan itu, saya dah ambil video di situ. Nanti saya akan paparkan. Ia adalah seperti satu lagu yang telah tiada lagi iramanya. Maka lagu dan iramanya telah terpisah. Begitulah keadaan bangunan yang saya lihat tadi. Dan sebelah malamnya pula, sebentar tadi, saya telah cubalah melihat, saya tengok ramai orang-orang muda sedang melihat sebuah rancangan di TV. Kalau tak silap saya, tajuk rancangannya Big But Small. Pada saya lah, minta maaf lah cakap ya, mungkin sogokan daripada TV-TV swasta, TV-TV apa ni yang bukan lagi apa ni bermotifkan kualiti, hanya mencedok daripada apa ni program-program terkenal di luar sana dan kemudian membawa masuk seni yang saya pun tak faham apa seni yang mereka cuba tunjulkan, dan yang menyedihkan ramai juga antara orang-orang lama yang terbabit ya, mungkin tidak menjadi juri dan sebagainya. Saya sedih ya kerana apa yang berlaku pada hari ini, sogokan yang ditunjukkan kepada kita adalah sebenarnya bukan seperti dulu ya. Kalau kita lihat ya, kita ambil balik rentetan daripada zaman Tan Sri P. Ramlee sebagai contoh. So bagaimana kita menghayati lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee ataupun lagu orang-orang lama dulu yang sehingga kini masih kita bila dengar, masih kita mendapat impact daripada lagu itu. Berarti lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang dikaryakan, dinyanyikan dan dia menjadi evergreen, iaitu selamanya hijau. Masih lagi segar dan kita boleh dengar walaupun kita peminat rock, peminat dandut, peminat apa sekalipun, tapi kita boleh mendengar karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Kerana apa? Kerana dia menonjolkan cita rasa orang kita, iaitu masyarakat kita yang sebenarnya. Pada hari ini, apa yang kita lihat, saya bukan nak bantai sesiapa ya, tetapi ini adalah realiti. Kita telah disogokkan dengan muzik-muzik ataupun seni yang bukannya daripada asas tu tak ada daripada kita. Maksudnya kita tak boleh terima bulat-bulat. Maksudnya walaupun ada anak-anak muda yang meminati mereka, ya seolah-olah satu kepalsuan yang dibawa kepada kita. Saya cuba untuk memahami apa sebenarnya kehendak mereka, tetapi saya melihat ia adalah satu kepalsuan dalam hidup. Apa yang saya lihat adalah stesen-stesen TV dan juga radio, mereka lebih mementingkan keuntungan pada hari ini. Mereka tak lagi memperjuangkan seni sebagaimana yang kita dulu, daripada zaman dulu ya, kita sebagai contoh ya, saya ambil
Saya tak nak sebut kumpulan yang saya tak pernah bawa begitu lama. Saya ambil ekspedisi. Sebagai contoh ekspedisi, kita nak jadi popular bukan senang. Kita masuk ke funfair di daerah-daerah, setiap daerah di Malaysia. Kita pergi naik stage, bertemu sendiri peminat di setiap daerah dalam Malaysia. Begitu susah sekali. Orang sekarang, kalau kita tengok ekspedisi, dia terpaksa pergi ke sana, pergi ke sini, lari ke sana, bawa kereta ke sana, menggadai nyawa di atas jalan raya, mengejar dari satu destinasi ke satu destinasi sepanjang kehidupan mereka. So kita lihat betapa sukarnya mereka untuk meraih populariti. Tiba-tiba hari ini dengan bantuan TV-TV yang boleh sampai dan masuk ke rumah-rumah masing-masing, kita disogokkan dengan muzik dan satu budaya yang amat tidak boleh dikatakan akan menjadi evergreen pada satu masa. Saya percaya, saya yakin lagu-lagu yang ada pada hari ini ada yang bagus, tetapi kebanyakannya boleh katakan 80% is rubbish. Maaf saya terpaksa cakap macam ni. Rubbish ni maksudnya kita boleh dengar hari ni dia kerana gaya mereka dan mungkin mereka membuat video penataan yang baik dan sebagainya, kemudian kita disogokkan di TV dan sebagainya sehingga kita mendengarnya. Tetapi yakinlah, percayalah, in 30 years time, kalau kita tengok dulu ekspedisi daripada zaman dulu, iaitu tahun 87 ataupun 90 sehingga hari ini dah 30 tahun, lagu dia masih kita dengar. Begitu juga dengan May, kita boleh dengar Wings. Kita buka balik kaset-kaset Wings dulu, kita boleh dengar kerana lagu-lagu mereka evergreen. Sedap, masih sedap dia dengar. Kalau kita buka juga Carefree, Black Dog Bone, Alley Cats, banyak sangat album mereka yang hebat dan best. Sampai hari ini kita masih dengar dan kita boleh katakan mereka adalah legend lah. Tetapi sayang pada hari ini apa yang saya lihat mereka tak pentingkan tu semua. Especially stesen TV dan radio swasta, mereka dah tak ada pentingkan itu semua. Yang paling penting pada mereka, siapa nak bayar iklan. Ya betul, duit pun duit juga, tapi perjuangan seni ni perlu juga diambil kira kerana seni ni saya tahu kalau kita cakap seni, rock bukanlah asalnya seni bangsa kita. Rock ini adalah satu cetusan rasa sebagaimana yang dilakukan di Amerika sana. Black, orang-orang black, mereka membawa reggae dan sebagainya ataupun blues untuk menyuarakan rasa mereka. Tapi hari ini apa yang mereka perjuangkan, saya pun tak tahu. Kejap lagu bercakap, sekejap lagu ada separuh ada nada, separuh bercakap. Lagu bercakap pun jadi jangan cuba engkau pergi ke sana. Macam tu je lagu sekarang. So saya tak nak tempelak apa-apa. Mungkin jiwa orang yang lahir daripada tahun 2000 ke atas mungkin berlainan, tetapi saya yakin dia adalah pengaruh media sosial ataupun media yang banyak menyogokkan lagu-lagu seperti ini sehingga anak-anak kita tak faham pun apa itu seni. Sebab tu kalau dulu saya bagi tahu sebagai contohlah, kita yang mana lahir lebih kurang dalam 50 tahun dulu ataupun orang-orang yang sudah berusia 30 tahun ke atas lah hari ni, dia apabila dia tengok cerita P.Ramlee lah kata di TV, diulang siar, mesti dia akan melekat sekejap dekat TV tu. Walaupun dia sibuk macam mana pun, dia akan melekat sekejap, dia akan tengok sekejap, tonton sekejap lakonan, walaupun the film is in black and white. Tapi kita akan berhenti dan tonton sekejap kerana sketsa yang dibawa oleh Allahyarham Tan Sri P.Ramlee adalah kehidupan kita, mengenai kehidupan kita. Tapi pada hari ini memang tak ada.
Itu tak ada langsung. Maknanya kalau kita lihat kan, bila keluar apa ni rancangan filem-filem Piramli, anak-anak sekarang dia alih siaran. Tak, dia tukar. Jadi lihat apa ni, ini yang telah berlaku. Ini menunjukkan satu petanda yang tidak berapa sihat dalam industri, dalam seni. Kalau kita boleh lihat anak-anak muda telah skip untuk melihat karya seniman agung. Ini bermakna ada sesuatu yang tak kena. Saya pun tak tahu, saya pun tak nak tempelak sesiapa kerana kita terpaksa mengikut peredaran masa. So kita tengok apa yang berlaku kepada satu bangunan, satu resort yang begitu gah sebelum ini, tiba-tiba terdampar sepi, kosong, penuh mistik. Mungkinkah ini juga kerana peredaran zaman? Kita tengok. Hari ini saya berada di sebuah entiti yang telah ditinggalkan selama 2 tahun kosong di sebuah resort yang dipanggil Caribbean Resort. Dulu kita pernah mengadakan show di sini di tapak ni sebentar saya bawa anda bersia-sia di sebuah kawasan yang telah ditinggalkan begitu lama, dan agak terkejut kerana kawasan ini dulu meriah. Okey, tengok. Kawasan ni sering diadakan show. Mereka buat stage di hujung sana, dan kemudian penonton di sini semua. Ada juga meja snooker dan biliar di sini. Masih boleh diperbaiki, boleh di-maintainkan semula, dan let's think apa yang boleh kita lakukan daripada sesuatu yang ditinggalkan. Ada restoran, kios di sini dulu, pizza time. Okey, so nanti kita lihat apa yang kita boleh lakukan. Okey, sekarang kita berada di kawasan lapangan ataupun parking in front of the main entrance of the Caribbean Resort. Tengok, semua dah kosong je. Ini weekend menunjukkan tempat ini telah ditinggalkan dan tidak lagi digunakan untuk masa ini. Okey, kita pergi ke lobi di mana tempat penginap ataupun orang-orang yang datang untuk menginap di resort ini check in dulu ya.
Okey. So tengok ya keadaan hotel ini. Sebenarnya jika sekiranya kita punya inisiatif atau berfikir secara besar luas, kita boleh lihat semua hotel-hotel di sini, resort-resort di sini dia merupakan apartmen yang mempunyai dapur dan sebagainya. Jadi dia sangat viable, sangat baik untuk orang-orang yang ingin bercuti bersatu keluarga dan sebagainya. Mereka ambil satu bilik dan boleh bawa makanan-makanan dari luar untuk masuk ke resort mereka. So kalau untuk breakfast, memang bila mereka masuk, mereka akan disediakan package breakfast dan juga termasuk package water park di Gambang Water Park. So this is part of my view, yang mana kita tahu yang kalau sekiranya kita mengusahakan sesuatu yang begini, kita akan boleh berjaya kalau kita pandai. Okey, saya sambung lagi nanti bila sampai ke satu tempat yang lain. Lihat bagaimana kosongnya resort yang telah ditinggalkan ini tadi, yang sebentar tadi saya paparkan. Begitulah kosongnya jiwa orang-orang kita pada hari ini dalam seni. Maaf, saya pun bukanlah hebat sangat dalam seni, tapi pada saya, kalau kita dah tak boleh nak berhenti seketika apabila kita melihat rancangan ataupun filem Allahyarham Tan Sri P.Ramlee, there is something wrong with us. So something wrong, maknanya budaya masyarakat mungkin dah berubah dan sebagainya. Kita menghampiri satu era yang berbeza, tapi era yang kalau baik, tak apa, kita boleh teruskan. Tetapi kalau tak berapa baik, kita terpaksa betulkan ya. Itu adalah perjuangan seni bagi saya lah. So kita lihat resort yang kosong tadi ibarat lagu yang telah tidak ada lagi iramanya. Lagu dan irama tidak boleh kita pisahkan. Dia mesti, lagu dan irama ini mesti bersatu, barulah wujud nilai-nilai seni dalamnya. Okey, saya harap apa yang saya katakan ini bagi yang celik, yang faham, mungkin dia akan faham. Bagi yang tak faham, dia cuba boleh dengar 2-3 kali, roll 2-3 kali, dan dia akan faham apa maksud saya. Tak boleh saya nak sampaikan secara direct, terang-terang kerana kita nak jaga juga hati anak-anak kita yang muda. Tetapi harap dengan apa yang saya terangkan, curahan rasa saya ini mungkin akan menyamai dengan orang-orang yang seangkatan dengan kami, dan semoga ia bermanfaat. Ingat brother, walau macam mana sekalipun kita, ke mana sekalipun kita pergi, kita harus akur bahawa kehidupan kita ini mestilah berlandaskan syariat agama. Ya, agama dan kehidupan kita tak boleh kita pisahkan. Jangan kita pisahkan. Kerana sekiranya kita memisahkan antara agama dan kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Jadi untuk menyudahi segmen saya kepada kali ini, saya harap apa yang saya sampaikan sebelum ini dapat difikirkan bersama, dan semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.